Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya, Khairul Reza Fahmi bin Kamal daripada PDP FJH ingin melakukan sedikit pembentangan berkaitan Google Classroom yang telah saya bina bagi tujuan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara maya. Baiklah, di sini saya ingin menunjukkan sedikit berkaitan Google Classroom, sedikit penerangan yang ringkaslah. Baiklah, ini adalah bahagian muka hadapan di Google Classroom saya. Okay. Ini papan cerita saya. Yang pertama, saya namakan bilik darjah. Sini ada yang namanya kelas kod. Okay, maknanya kat sini kelas kod ni maknanya kod kelas yang telah kita bina. Ni kalau ada sesiapa yang hendak masuk ke dalam kelas yang kita cipta ini, maknanya kita boleh kongsi ataupun share kelas kod ini kepada pelajar ataupun kepada orang yang kita hendak kongsi berkenaan kelas kita dalam Google Classroom. Okay, kalau kita perhatikan juga di sini ada yang namanya Meet Link. Meet Link ni maknanya adalah pertemuan secara Meet ataupun senang kata pembelajaran atas talian menggunakan Meet. Meet ni lebih kepada secara face to face ataupun secara bersemuka atas talian. Okay, kita gerak kepada seterusnya. Jika kita perhatikan di sini ada yang namanya upcoming. Upcoming ni maknanya adalah pemberitahuan tentang tugasan yang akan ataupun yang telah diberikan oleh pensyarah ataupun guru. Jika ada tugasan, dia akan keluar di sini. Ini tugasan apa yang belum diselesaikan. Jika tiada, maknanya no work to sign. Maknanya tiada ataupun tugasan yang diberikan itu tiada tarikh yang ditetapkan. Okey, pada bahagian stream ini juga ada beberapa perkara yang dapat kita lihat. Antaranya adalah bahan-bahan yang telah dipost ataupun telah dihantar oleh guru. Di sini dia telah menyertakan beberapa bahan, antaranya soal selidik bahan penilaian. Di sini juga saya ada berikan sedikit pemberitahuan berkaitan dengan Google Classroom yang telah saya bina ini. Saya juga telah memasukkan beberapa material ataupun beberapa bahan seperti nota ibadat darjah 4. Ini nota ibadat darjah 4. Latihan-latihan animasi dan sebagainya. Ini adalah papan cerita ataupun pengenalan bagi muka hadapan pada bahagian stream. Baiklah, kita berpindah kepada classwork. Okey, pada bahagian classwork ini adalah bahagian yang dikirakan sangat penting. Di sini, guru boleh membina bahan dan menghantar ataupun mengpostkannya ke dalam Google Classroom. Jika kita perhatikan pada bahagian create, jika kita tekan, maknanya akan ada beberapa pilihan yang boleh kita pilih dalam pembinaan bahan, sama ada ingin memberikan assignment, quiz assignment, question, material, reuse post dan juga topik. Bahan-bahan ni semua adalah bahan-bahan yang akan kita bina dan kita masukkan pada Google Classroom kita. Dan kebiasaannya akan keluar pada bahagian stream seperti yang dapat kita lihat di bahagian ini. Itu pada bahagian classwork. Okay. Di bahagian classwork ini juga ada terdapat beberapa feature ataupun beberapa fungsi yang lain seperti Meet. Meet ni sama, lebih kurang macam
yang sedang saya bentangkan ni, maknanya pembelajaran ataupun rakaman video secara atas talian. Kebiasaannya Meet ni digunakan untuk pengajaran di atas talian secara bersemuka, terutamanya pada waktu ini yang seperti mana kita tahu sedang Perintah Kawalan Pergerakan. Maknanya Meet ini memudahkan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian di samping penggunaan Google Classroom. Okay, Google Calendar. Kita lihat sikit. Google Calendar. Okay, ini bagi penetapan tarikh tugasan yang ingin ditetapkan oleh guru. Jika guru sedang ataupun telah memberikan latihan, contohnya macam ni, latihan pengukuhan ibadat, guru boleh meletakkan tarikh di sini untuk mengetahui bila pelajar perlu menghantar latihan yang ditetapkan. Baiklah, di sini juga ada yang namanya dipanggil kelas drive folder. Okey, pada bahagian kelas drive folder ini, yang dapat kita lihat, ini adalah antara bahan-bahan yang telah saya post ataupun yang telah saya muat naik ke dalam Google Classroom saya. Ini antara contoh bahan-bahan yang telah saya sediakan. Okay. Ada contoh secara ringkas. Okay, itu tadi pada bahagian classwork. Baiklah, kita teruskan pada bahagian people. Baik, pada bahagian people ini, pengguna Google Classroom boleh memilih. Jika dia seorang guru, dia boleh menjemput ataupun menginvite sama ada guru lain ataupun pelajar lain bagi menyertai sesi Google Classroom yang telah mereka bina. Di sini, saya telah menyebut pensyarah Puan Sufiana sebagai pembimbing saya bagi Google Classroom yang telah saya bina, sama ada jika ada penambahbaikan dan sebagainya. Di sini juga saya telah menyebut pensyarah saya sebagai pelajar, iaitu Ustaz Dr. Suhaimi sebagai penyimak bahan-bahan yang telah saya post ataupun telah saya upload, sama ada bahan yang saya gunakan bersesuaian ataupun tidak dengan pengajaran murid yang dipelajari. Ini antara contoh komen-komen ataupun respon balas daripada pensyarah. Okay, ada beberapa penambahbaikan yang perlu saya lakukan dalam pembinaan Google Classroom yang saya cipta ini ataupun yang saya reka ini. Baiklah, itu secara ringkas berkaitan dengan people. Okay, terus kepada grade. Okey, pada bahagian grade ni kita boleh melihat ataupun kita boleh memberikan markah kepada pelajar-pelajar yang telah menyelesaikan tugasan yang diberikan. Seperti ini, contohnya kita boleh menilaikan tugasan yang telah mereka lakukan dengan markah, dengan grade lah. Okay. Pada bahagian ini juga kita boleh lihat jumlah pelajar yang telah turn in ataupun pelajar yang telah menyiapkan kerja ataupun yang belum menyiapkan kerja ataupun belum menghantar tugasan. Di sini saya telah memberikan permarkahan kepada seorang pelajar yang menyertai Google Classroom saya, itu Nur Najwa binti Rosli. Maknanya saya telah memberikan permarkahan kepada beliau. Ini pada bahagian classwork. Baiklah, untuk penambahbaikan dari segi pembinaan Google Classroom saya ini bagi penambahbaikan yang masa akan datang bagi Google Classroom yang saya cipta ini, saya telah meletakkan borang soal selidik di bahagian Google Form bagi mereka menilai sama ada sesuai ataupun kurang sesuai bahan yang telah saya sediakan. Di sini pelajar boleh menilai dengan mengisi borang soal selidik yang disediakan oleh guru ataupun
pensyarah dalam menilai keberkesanan dan kesesuaian bahan yang di-post ataupun yang telah dimuat naik. Itu tadi pada bahagian soal selidik. Baik, secara ringkas, penggunaan Google Classroom ini dilihat sangat membantu terutamanya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Seperti mana kita tahu, banyak sekolah-sekolah yang telah ditutup dan sebagainya. Kita sekarang dalam proses peralihan kepada PKPP. Maknanya sebagai satu langkah inisiatif yang lain kepada guru, guru bolehlah menggunakan platform Google Classroom ini sebagai salah satu platform penyampaian dalam PDP secara atas talian. Itu antara kelebihan Google Classroom yang dapat saya pelajari. Google Classroom ini juga dilihat melatih pelajar untuk lebih mahir berkenaan teknologi di dalam pendidikan. Bukan saja pelajar tetapi juga kepada guru, melatih guru untuk lebih mahir dan menyerap ataupun mengetahui tentang teknik-teknik ataupun elemen-elemen pembelajaran secara atas talian dengan lebih jelas. Maksudnya guru akan belajar, akan explore sendiri Google Classroom ini. Okey, ini adalah penerangan ringkas saya berkenaan Google Classroom yang telah saya bina. Baiklah. Okey, secara ringkas, di situ sampai sini sahaja penerangan saya berkenaan Google Classroom yang telah saya bina. Sebarang kekurangan, sebarang kesilapan dalam proses penyampaian pedagogi, penyampaian teknologi maklumat berkenaan Google Classroom ini, saya mohon ribuan ampun dan maaf. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.